serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pada hari ini saya akan melakukan pembentangan untuk tugasan 2 bagi subjek BMMB 1104 iaitu Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah kritikan saranan di dalam novel Senjakala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah bimbingan saya iaitu Puan Nuraini binti Abdul Latif kerana banyak memberikan tuju ajar dan bimbingan sepanjang saya menjalankan tugasan ini dengan sempurna. Kita melihat maklumat diri saya. Nama diberi ialah Muhammad Ishraf bin Muhammad Syukri. Angka giliran 2023-1013. Saya merupakan pelajar PPSMP ambilan Jun 2023 dan merupakan pelajar daripada kelas Bahasa Melayu A. Nama pensyarah yang membimbing saya dalam subjek pada hari ini kali ini ialah Puan Nuraini binti Abdul Latif. Saya juga merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis. Sebelum kita melangkah ke hadapan dengan lebih panjang, mari kita melihat tentang definisi kesusasteraan. Kesusasteraan merupakan satu pengucapan yang bernilai sastra, sama ada secara bertulis ataupun tidak bertulis, dan berbentuk lisan ataupun secara tulisan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada 2007, kesusasteraan adalah seni yang menggambarkan keindahan bahasa seperti novel, sajak, karya mengarang, persuratan dan seni sastra. Seterusnya, mari kita melihat tentang apakah itu kritikan sastra. Kritikan bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastra. Manakala perkataan sastra pula berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud kitab suci. Akhir sekali, kritikan sastra adalah satu usaha untuk mempertimbangkan dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Terdapat 3 kritikan sastra boleh dibuat dengan 3 cara. Yang pertama ialah memberi pandangan, kedua saranan dan juga sanjungan. Namun pada hari ini kita akan lebih memfokuskan tentang kritikan saranan. Mari kita melihat apakah itu kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan salah satu daripada kritikan sastra. Kritikan saranan adalah kritikan yang mengkritik sesuatu bagi memperbaiki kekurangan dan memantapkan unsur-unsur yang membina dalam sesebuah karya. Oleh itu, kritikan saranan adalah berfungsi sebagai penambah baik kekurangan yang mengalirkan nilai positif kepada pembaca pengarang melalui kritikan sastra. Okey, mari kita melihat novel yang saya kaji. Novel yang dikaji untuk kritikan sastra ataupun kritikan saranan ialah novel Senjakala karya Baharudin Kahar. Baharudin bin Buyung Kahar atau lebih dikenali dalam dunia sastra di Malaysia dengan nama Baharudin Kahar. Beliau merupakan seorang novelis yang terkenal pada era tahun 1970-an hingga lewat 1980-an. Baharudin mula menulis pada tahun 1971 dalam bidang penulisan cerpen dan kemudiannya menulis novel, puisi dan juga skrip drama. Mari kita melihat sinopsis novel Senjakala yang akan dikritik oleh saya pada hari ini. Novel Senjakala mengisahkan kegigihan Kinto, seorang pemburu tua yang pergi berburu selama lebih daripada 100 hari bagi mendapatkan daging rusa untuk anak perawannya yang sakit. Novel ini juga melukiskan kecekalan hati manusia yang tidak mahu menerima kekalahan, tentang harga diri dan kasih sayang. Ia juga mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, alam dan sesama manusia.
Selain itu, segala-galanya tersimpan falsafah tentang proses pencarian diri, tentang kewujudan manusia yang perlu menerima kekalahan, bersandarkan kesedaran dan keagungan Tuhan. Cinta yang patah dengan segala maklumat kompleksitinya, rendah diri, seorang lelaki dengan rindu dan cintanya yang tidak kesampaian. Itulah merupakan sinopsis dalam novel Senjakala yang akan dikaji pada hari ini. Seterusnya, kita lihat tentang analisis kritikan saranan yang dilakukan oleh saya dalam novel Senjakala. Yang pertama adalah pengarang ataupun penulis lebih melakukan penggunaan teknik monolog dalaman yang banyak di dalam novel tersebut. Teknik monolog dalaman adalah kata hati atau pengucapan batin sesuatu watak sama ada ditunjukkan pada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Dalam novel Senjakala yang dikaji ini, pengkaji mendapati bahawa watak yang dibawa lebih melakukan interaksi sehala berbanding dua hala pada setiap jalan cerita. Penggunaan monolog ataupun komunikasi satu hala ataupun bercakap sendiri banyak menyebabkan jalan cerita menjadi sendu ataupun bosan kerana tiada komunikasi dua hala antara watak. Teknik monolog banyak dibawa oleh Kinto sepanjang penceritaannya di dalam novel Senjakala. Seperti kita tahu, Kinto seringkali melakukan monolog seperti berfikir diri sendiri tentang peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya pada zaman-zaman dulu. Antara bukti monolog yang banyak di dalam petikan ialah dapat dilihat pada muka surat 244 di dalam novel Senjakala. Antara saranan saya untuk masalah penggunaan teknik monolog yang terlalu banyak adalah penulis harus mengurangkan teknik monolog dalaman. Hal ini demikian kerana monolog dalaman yang banyak menyebabkan pembaca akan bosan untuk membacanya. Seperti kita tahu, sekiranya tiada komunikasi dua hala, pembaca akan tidak memahami jalan ceritanya dengan lebih baik. Oleh itu, penulis disarankan mengurangkan kaedah ini supaya adanya komunikasi dua hala antara watak bagi menyeronokkan pembaca untuk membaca novel tersebut. Selain itu, saranan yang kedua adalah tentang aksi yang tidak senonoh yang terdapat di dalam petikan tersebut, dalam petikan novel tersebut. Dalam menghasilkan karya sastra yang berkualiti, dalam cerita yang mempunyai aksi yang tidak senonoh haruslah tidak dimasuki kerana karya ini akan dibaca oleh semua lapisan umur pembaca. Di dalam novel Senjakala, pengkaji mendapati penulis memasukkan jalan cerita yang berunsurkan lucah ataupun tidak senonoh di dalam novel tersebut. Aksi yang tidak senonoh ini didapati berlaku sebanyak 2 kali di dalam novel ini. Situasi pertama adalah adegan ciuman pertama kali antara Ahmad dan Nur di air jeram semasa mereka berkelah, iaitu ayatnya ialah dan ini masih ingat lagi, disitulah pertama kali Aman mengucup bibirnya. Situasi kedua ialah adegan yang mana Damit mengintai Nur mandi di tandas, ayatnya iaitu adanya terlihat sepasang mata sedang mengintainya dari celah-celah lubang tersebut. Saya terhadap aksi yang tidak senonoh yang terdapat di dalam novel tersebut adalah dua aksi ini menunjukkan bahawa terdapat aksi yang tidak senonoh dan terkutuk yang dibawa oleh penulis. Perbuatan ini amat dihina di sisi agama Islam kerana perbuatan ini dapat merosakkan akidah seseorang. Oleh itu, penulis haruslah menukarkan aksi yang tidak senonoh ini kepada aksi yang lain yang bagi memberikan manfaat kepada pembaca. Adanya aksi yang lebih baik akan dapat membentuk sikap kepribadian pembaca yang baik kerana pembaca akan mengikut benda-benda yang berfaedah
yang berlaku di dalam novel tersebut. Kritikan saranan yang ketiga yang dibuat oleh saya adalah mengkritik tentang pengulangan situasi cerita yang sama yang berlaku di dalam novel tersebut. Novel sejak ini menunjukkan penulis ataupun pengarang melakukan pengulangan situasi yang sama yang dibawa oleh watak Kinto ataupun watak utamanya. Perkara ini dapat dilihat sepanjang misi Kinto yang pergi ke hutan bagi memburu rusa yang diinginkan oleh anaknya iaitu Nur. Penulis telah menceritakan perbuatan yang sama dilakukan berulang-ulang kali oleh Kinto yang dapat dilihat pada bab yang ke-15. Sebagai contoh, Kinto hanya mengulang perbuatannya, menjejak tapak rusa, berehat di bawah pohon, mengisi perut yang kosong dan bekal dan buah yang dicari, dan tidur. Setelah beberapa hari, beliau memburu dan bermalam di hutan. Cara saranan saya terhadap isu pengulangan situasi yang sama yang berlaku di dalam novel tersebut, saranan saya ialah penulis disarankan untuk membawa idea ataupun jalan cerita yang berbeza ataupun yang baharu bagi mengelakkan berlakunya pengulangan situasi. Hal ini demikian kerana pengulangan situasi yang sama akan menyebabkan pembaca akan menjadi bosan kerana membaca perkara yang sama. Penulis juga boleh mencari idea yang baru untuk dimasukkan di dalam novel bagi menarikkan lagi jalan cerita dan sedap dibaca oleh pembaca. Secara ringkasnya, penulis ataupun pengarang ini perlu melakukan penambahan idea ataupun isi dan situasi yang baharu bagi menjadikan jalan cerita novel Senjakala ini lebih menarik pembaca untuk menilai dan melihat novel tersebut. Seterusnya, kritikan saranan saya di dalam novel Senjakala yang keempat adalah tentang penggunaan bahasa yang tinggi dan kompleks. Apakah itu penggunaan bahasa yang tinggi dan kompleks? Penggunaan bahasa yang tinggi dalam menghasilkan karya sastra sememangnya menggunakan bahasa yang gramatis ataupun tinggi agar dapat mertabatkan bahasa. Di dalam novel Senjakala ini, pengkaji mendapati penulis banyak menggunakan pelbagai bahasa yang tinggi dan kompleks bagi menghasilkan jalan cerita yang menarik. Namun demikian, penggunaan bahasa yang tinggi ini dan kompleks menyebabkan sebahagian pembaca sukar untuk memahami konteks dan jalan cerita yang akan disampaikan oleh pengarang ataupun penulis di dalam novel Senjakala ini. Saranan saya terhadap kritikan saranan tentang penggunaan bahasa yang tinggi dan kompleks di dalam karya sastra adalah yang pertama, penulis disarankan menggunakan bahasa yang rendah ataupun yang biasa sahaja agar semua pembaca dapat memahami perkataan yang dibaca. Yang kedua, penulis juga boleh menambahkan glosari di dalam novel tersebut bagi menjadi bahan rujukan kepada pembaca untuk mencari maksud perkataan yang mereka belum mengetahuinya. Malah, yang ketiga, penulis juga perlu mengurangkan penggunaan bahasa yang tinggi dan kompleks supaya pembaca tidak keliru dalam memahami makna perkataan. Seperti kita tahu, dalam karya sastra, pelbagai bahasa-bahasa yang tidak biasa didengari. Namun, ia penting bagi menjadikan karya sastra mempunyai jalan cerita yang menarik dan sedap dibaca oleh orang ramai. 5. Kritikan saranan saya terhadap novel Senjakala adalah tentang penceritaan yang kurang mendalam. Saya mengkritik perkara ini kerana penulis seringkali melakukan cerita dan menerangkan peristiwa secara tidak lengkap dan menyebabkan pembaca menjadi tertanya-tanya. Penulis tidak menceritakan
dengan lebih mendalam tentang peristiwa yang berlaku khususnya di hujung cerita. Contohnya, penulis tidak menceritakan kurang mendalam tentang keadaan Nur sebelum dia meninggal dunia. Novel Senjakala ini juga hanya menceritakan keadaan di hutan sepanjang Kintur berburu rusa untuk anaknya Nur. Malah penulis juga tidak menceritakan bahawa Damit sempat ataupun tidak dalam meluahkan perasaannya kepada Nur. Penceritaan yang kurang mendalam ini menyebabkan pembaca berasa tidak puas hati kerana penulis tidak menceritakan dengan lebih teliti tentang peristiwa sebenar yang berlaku. Secara ringkasnya, peristiwa yang kurang mendalam ini yang dilakukan oleh pengarang dalam novel ini menyebabkan pembaca menjadi tertanya-tanya dan bingung tentang apakah keputusan peristiwa yang berlaku terhadap sesuatu peristiwa di dalam novel ini. Saranan saya yang boleh dibuat oleh penulis tentang kritikan sarana iaitu penceritaan yang kurang mendalam. Saranannya ialah penulis haruslah melakukan penambahan jalan cerita dengan lebih jelas dan mendalam terhadap sesuatu peristiwa. Hal ini demikian kerana pembaca akan dapat memahami jalan cerita dengan lebih jelas apabila penulis menghuraikan peristiwa dengan terang dan jelas terhadap sesuatu yang berlaku. Contohnya, Kintur yang berburu, apakah yang terjadi kepadanya, dan juga Nur yang meninggal selepas tidak sempat memakan daging rusa yang diinginkannya. Pembaca juga akan berpuas hati dengan jalan cerita dan tidak akan berasa bosan apabila membaca novel yang penuh dengan peristiwa menarik. Apabila penulis melakukan penerangan yang lebih jelas terhadap setiap apa yang berlaku dalam peristiwa di dalam novel Senjakala tersebut, dan perkara ini membolehkan pembaca tidak terbingung-bingung terhadap apa yang berlaku sebenarnya setiap peristiwa di dalam novel Senjakala tersebut. Kritikan saranan saya yang ke-6 dalam novel Senjakala yang dikaji pada hari ini. Kritikan saya adalah tentang mengurangkan teknik imbas kembali dalam alur cerita. Novel Senjakala yang dikaji, pengkaji mendapati penulis selalu menggunakan teknik imbas kembali pada watak utama iaitu Kintur dalam penceritaan sebuah cerita. Imbas kembali ataupun dengan izin flashback merupakan satu teknik penulis mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya sejak pada zaman-zaman dahulu lagi. Sebagai contoh, di dalam novel Senjakala ini, penulis menceritakan bahawa watak utama iaitu Kintur selalu teringat tentang arwah isterinya dan perbualannya bersama Nur dan peristiwa bersama rakannya pada waktu muda. Ini menyebabkan dalam cerita ini Kintur selalu menceritakan semula perkara yang telah berlaku pada waktu dahulu. Teknik imbas kembali ini menyebabkan pembaca akan menjadi bosan tentang penulis yang menceritakan sesuatu perkara yang sama dan berulang kali di dalam novel tersebut. Justru itu, teknik imbas kembali ini mungkin boleh dilakukan, tapi jangan berlebihan kerana akan berlakunya pengulangan peristiwa di dalam novel tersebut. Antara saranan saya untuk kritikan saranan iaitu mengurangkan teknik imbas kembali dalam alur cerita. Saranan saya adalah penulis
haruslah mengurangkan teknik imbas kembali dalam jalan cerita agar cerita lebih menarik, kerana sekiranya tiada berlakunya imbas kembali, mungkin penulis boleh meletakkan idea-idea ataupun cerita-cerita yang lain bagi menggantikan imbas kembali supaya jalan cerita yang dihasilkan adalah lebih menarik dan kondusif yang dapat suka dibaca oleh pembaca. Hal ini demikian kerana adanya banyak teknik imbas kembali dengan izin flashback dalam cerita novel sejak ini menyebabkan jalan cerita yang disampaikan kurang menarik dan pembaca akan berasa bingung dan bosan bagi menghabiskan sesi pembacaan novel tersebut kerana berlakunya imbas kembali watak yang selalu. Sekarang sudah berada di penghujungnya, saya akan merumuskan tentang karya sastra dan juga kritikan dan novel senjakala ini. Sastra remaja haruslah dihasilkan bagi memberikan keseronokan, harapan dan optimis terhadap hidup, apatah lagi dalam menghadapi cabaran, di samping memberikan pengalaman dan pengetahuan baharu kepada pembaca. Seringkasnya, sastra remaja perlu dihasilkan oleh pengarang untuk menjadikan remaja ini merasa keseronokan semasa membaca novel tersebut. Adanya kritikan sastra ini dapat meningkatkan kualiti seorang penulis karya bagi menghasilkan karya yang lebih baik dan lebih bagus setelah dikritik oleh pembaca ataupun orang lain. Novel senjakala yang dikaji sememangnya membawa jalan cerita yang sangat menarik dan berkualiti. Namun, penulis boleh melakukan penambahbaikan bagi menghasilkan sebuah karya novel yang lebih bagus untuk menarikkan lagi jalan cerita, untuk membolehkan pembaca membaca dengan keseronokan terhadap sesuatu peristiwa yang dihasilkan di dalam novel tersebut. Itu saja pada yang disampaikan pada saya hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.